Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Rizwan bin Zamaluddin, pemegang kad matrik D201910888045. Baiklah, hari ini saya akan menghuraikan satu topik yang sangat-sangat kita rasa penting untuk semua orang tahu, ya, lagi-lagi bagi pelajar, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pelajar untuk belajar. Okey, sekarang ni sebagai seorang guru, saya yakin mesti bila guru itu mengajar dalam kelas, mereka dapati ada sebahagian pelajar yang senang nak belajar, ada yang senang tangkap topik yang dipelajari, ada yang uh, susah, ada yang mengambil masa, ada yang minat topik ini, ada yang minat subjek ini, ada yang tak minat, dan bermacam-macam lagi. Okay, jadi hari ini saya ingin berkongsi beberapa uh, faktor yang mempengaruhi kesediaan pelajar untuk belajar. Okay, jom. Okay, kembali tadi dengan saya Muhammad Rizwan. Okey, sebelum saya teruskan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pelajar untuk belajar, saya akan menjelaskan dulu apa objektif kajian kumpulan kami untuk dalam tajuk pengurusan murid ni. Baiklah, hasil perbincangan ahli kumpulan kami telah bersetuju untuk mengkaji 5 objektif utama, iaitu yang pertama, untuk menghuraikan bagaimana guru menguruskan rekod murid. Yang kedua, untuk menghuraikan jenis-jenis kesediaan murid untuk belajar. Yang ketiga, menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan murid untuk belajar. Yang keempat, menghuraikan masalah perbezaan kesediaan murid untuk belajar. Dan yang terakhir, menghuraikan teknik-teknik memotivasikan murid dan kaitan antara pengurusan murid dengan teori fungsionalisme, teori konflik dan teori interaksionisme simbolik. Okey, kesemua-semua objektif ini berkaitan dengan menghuraikan. Jadi, kami akan menghuraikan setiap apa yang dalam objektif ini. Baiklah. Kita akan teruskan dengan faktor yang mempengaruhi kesediaan murid untuk belajar. Okey, baiklah. Tadi seperti yang saya sebutkan, kita akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan murid untuk belajar. Jadi, saya akan menggunakan blog yang telah saya buat ini. Harap semua dapat tumpukan perhatian dengan apa yang ingin saya sampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan murid untuk belajar. Okey. Baiklah, kita tengok dulu apa yang terkandung di dalam faktor ni. Okey. Seperti kita tahu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar. Antaranya, kematangan, kemahiran asas dan pengalaman sedia ada, motivasi dalaman serta perhatian. Jadi saya akan huraikan tentang kematangan, kemahiran asas dan pengalaman sedia ada, serta motivasi dalaman dan perhatian. Okey, kita pergi ke 3.1, kematangan. Apa itu kematangan? Baiklah, kematangan merujuk kepada perubahan yang berlaku hasil daripada perubahan fizikal dan biologi dalam badan individu. Kematangan sebenarnya ditentukan oleh pengaruh baka daripada ibu bapa. Terdapat beberapa jenis kematangan dan ia juga merupakan tahap perkembangan dan pertumbuhan. Okey, di sini kita ada dua kalau saya tak silap, ya. Tiga. Ya. Kita ada kematangan fizikal, kita ada kematangan mental dan juga kematangan sosial dan emosi. Jadi ini saya akan huraikan sekarang. Baiklah. Apa itu kematangan fizikal? Ia berlaku dengan cepat pada peringkat bayi dan kanak-kanak. Proses pertumbuhan dalaman yang berlaku adalah asas dan harus ada untuk pembelajaran yang efisien. Guru tidak boleh memaksa pelajar untuk membuat sesuatu aktiviti jika pelajar tidak bersedia untuk melakukannya. Sebaliknya, guru haruslah menyediakan aktiviti pembelajaran yang selaras dengan kematangan fizikal pelajar. Misalnya, pelajar tahun 1 dan 2 tidak mempunyai kematangan untuk bermain tenis kerana otot-otot mereka belum berkembang untuk bermain tenis. Kematangan fizikal akan sempurna apabila pelajar mencapai umur 17 hingga 18 tahun. Oleh itu, kematangan fizikal akan mempengaruhi kesediaan belajar mengikut peringkat perkembangan psikomotor. Takkan kita nak suruh adik ni main tenis pula kot, kan? Terpelanting dia nanti. Better yang ni main tenis. Okey, seterusnya, kematangan mental. Tidak ada hadnya dan ia akan berterusan sepanjang hidup individu. Mengikut konsep yang diutarakan oleh Piaget dalam teori perkembangannya,
seorang adalah berkadar secara terus dengan pertambahan umur. Oleh itu, guru mestilah memastikan bahawa objektif dan isi pelajaran yang dirancang sejajar dengan kematangan mempengaruhi kesediaan pelajar untuk menerima pembelajaran yang baru. Untuk yang kematangan sosial dan emosi pula, ia mempengaruhi interaksi pelajar dan kesanggupan untuk pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran yang dirancang oleh guru. Okey, boleh dikembangkan dengan aktiviti berkumpulan. Kematangan emosi pula merujuk kepada darjah pencapaian kestabilan dalam perasaan yang berkaitan dengan minat. Keinginan dan kepuasan dalam dalaman pelajar terhadap pembelajaran. Kematangan emosi ni dia akan mempengaruhi kesediaan belajar untuk pelajar. Okey. Seterusnya, 3.2, kemahiran asas dan pengalaman sedia ada. Okey, sebelum mempelajari satu ilmu atau kemahiran baru, pelajar hendaklah memperoleh kemahiran asas atau pengalaman yang berkaitan dengan subjek tertentu. Pengalaman ini ditentukan oleh persekitaran individu. Misalnya, pelajar yang mempunyai pengalaman tinggal di luar bandar akan lebih bersedia belajar topik pertanian daripada pelajar yang hanya tinggal di bandar. Justru itu, kemahiran asas dan pengalaman sedia ada merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesediaan pelajar untuk belajar. Yang ketiga, 3.3. Yang ketiga tadi, faktor dia adalah motivasi dalaman. Okey. Juga disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi ini berkait rapat dengan minat dan sikap pelajar. Guru perlu memastikan pelajar mempunyai minat yang tinggi, sikap yang positif dan berusaha mendorong pelajar ke arah mencapai sesuatu matlamat pembelajaran dengan cara menyediakan rangsangan yang pelbagai dan menarik serta mengekalkan motivasi dalaman pelajar agar mereka mempunyai kesediaan belajar. Motivasi dalaman penting ya untuk menyokong para pelajar untuk belajar. Okey, yang keempat, faktor yang keempat adalah perhatian. Perhatian dan penumpuan pelajar yang tinggi dapat meningkatkan kesediaan pelajar-pelajar. Guru perlu merangsang pelajar melalui strategi pembelajaran dengan pelbagai cara. Misalnya, guru perlu menggunakan set induksi yang menarik, alat bantu mengajar yang canggih, serta kaedah dan teknik pengajaran yang berkaitan dengan minat pelajar kerana ini akan mengekalkan perhatian dan kesediaan belajar mereka. Seterusnya, bersedia untuk menerima ilmu pembelajaran yang baru. Baiklah. Ini kesemua keempat-empat ini merupakan beberapa faktor yang ingin saya huraikan tadi dan telah pun saya huraikan beberapa kesemuanya. Jadi saya harap ilmu yang saya sampaikan ini boleh menjadi pedoman untuk para pendengar ya, kerana ini merupakan ilmu. Jadi tak salah untuk kita dengar. Sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui apakah faktor-faktor untuk menjadikan para pelajar kita ni bersemangat untuk belajar. Okey, antara kesemua faktor ni saya dapat diperoleh daripada sumber internet sendiri. Ini saya telah letak link dia. Kalau sesiapa nak lagi detail boleh terus tekan link dan baca di situ. Okey, itu sahaja daripada saya. Harap semua ilmu ini dapat membantu golongan-golongan bakal guru ataupun guru sendiri, ibu bapa ataupun pelajar sendiri tentang bagaimana apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan mereka untuk belajar di sekolah. Tak kisah di mana saja. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.